Baik, sempena Hari Buruh yang disambut setiap 1 Mei di seluruh dunia esok, pemerkasaan hak dan tenaga buruh negara terus menjadi keutamaan setiap tahun. Penasihat Buruh Antarabangsa Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Pelindungan Sosial Malaysia SPCAAM menekankan bahawa penindasan sistemik hak dan penafian berterusan terhadap bahagian yang saksama daripada kejayaan dan pertumbuhan ekonomi negara menjadi cabaran buat tenaga buruh pada masa kini. Dan ini diakibatkan oleh beberapa faktor, antaranya barah rasuah dasar yang tidak sesuai dan kekurangan tadbir urus yang baik. Dan ini kita nak kongsikan bersama penonton menerusi paparan skrin pada jam ini, di mana berdasarkan data pendapatan negara kasar JNI per kapita Malaysia, data Bank Dunia memperlihatkan pada 2019 pendapatan negara adalah sebanyak 27,607 dolar Amerika ataupun bersamaan dengan 123,141 ringgit 2 sen. Dan berdasarkan data Jabatan Perangkaan Dosa menunjukkan peningkatan pendapatan negara kasar JNI per kapita Malaysia dalam perbandingan 4 tahun, iaitu dari tahun 2016 dan 2019. Dan ini adalah merupakan angka-angka yang dikongsi oleh Dosa yang mana daripada 4 tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019 masing-masing angkanya menunjukkan peningkatan berdasarkan pendapatan negara kasar JNI per kapita Malaysia. Namun kita nak lihat di sini yang mana pada tahun 2020 yang mana negara merekodkan 8.4% rakyat Malaysia hidup di bawah paras kemiskinan, itu sebanyak 2,208 bagi setiap isi rumah. Dan ini yang kita nak kaitkan dalam paparan skrin kita pada jam ini, yang mana kita nak bandingkan berkenaan dengan pendapatan isi rumah negara pula, yang mana kalau kita lihat di paparan berikutnya, bagi pendapatan isi rumah negara, bilangan isi rumah untuk 2 tahun yang dikeluarkan oleh 2 tahun yang dikeluarkan oleh DOSEM, yang mana tahun 2016 dan 2019, dua-duanya bagi isi rumah untuk 2 tahun ini menunjukkan peningkatan 6.9 juta, 7.3 juta, dan punca pendapatan juga turut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, terutama bagi 2 tahun ini, itu 2016 2019. Dan menurut DOSEM, punca pendapatan ini disebabkan 4 faktor utama yang menyebabkan peningkatan ini, yang mana faktor-faktor yang disebut oleh DOSEM adalah berkenaan dengan pekerjaan bergaji, bekerja sendiri, harta dan pelaburan, serta pindahan semasa ataupun bersamaan dengan transaksi yang mana mungkin disebabkan oleh imbangan dagangan isi rumah dan juga imbangan pembayaran. Ini yang menyumbang kepada peningkatan punca pendapatan bagi 2 tahun ini. Namun kalau kita nak lihat di sini juga, kalau boleh kita kaitkan sebenarnya dengan Hari Buruh ini, yang mana berkenaan dengan ketaksamaan dan kemiskinan bagi kemiskinan mutlak strata dan etnik negara untuk 2 tahun ini, seperti yang dikatakan oleh Jabatan Perangkaan, juga bukan meningkat, tapi jumlah ataupun kadar kemiskinan yang menunjukkan penurunan bagi 2 tahun ini, yang mana 7.6% kalau nak dibandingkan dengan 5.6%. Dan jelas di sini sebenarnya kalau kita nak melihat kepada indeks penurunan ini, yang mana di luar bandar jelas menunjukkan bahawa kadar kemiskinan lagi tinggi berbanding di bandar. Dan anda dapat lihat di paparan skrin ini, mana pada tahun 2016 kadar ataupun tahap kemiskinannya berada pada 17.5%, manakala 2019 adalah pada 12.4%. Kalau itu nak bandingkan dengan bandar, jumlahnya sangat berbeza di sini. Dan oleh demikian, bagi menangani isu sistemik yang memberi kesan kepada pendapatan isi rumah di masa akan datang, SPCAAM menyeru agar beberapa perkara dilakukan segera. Antaranya, memperkenalkan undang-undang yang akan menyediakan pelindungan sosial yang lebih besar, itu yang pertama. Yang kedua adalah insurans dan faedah pengangguran, pelindungan dan hak kesatuan sekerja yang lebih luas, dan undang-undang yang lebih ketat dalam mengawal pemberhentian pekerjaan. Selain itu, yang ketiga, harus dikenakan tindakan yang serius ke atas pengurusan kanan dan pengarah syarikat yang melanggar undang-undang negara. Dan pada jam ini data yang dapat kami kongsikan daripada Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM dan Persatuan Khidmat Nasihat Pencarum Pelindungan Sosial Malaysia SPCAAM sempena dengan Hari Buruh yang akan disambut esok.